Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar yang menonton, khususnya calon-calon SPM 2021. So apa khabar anda semua pada hari ini? Adakah anda semua berada dalam keadaan yang baik? Adakah anda semua berada dalam keadaan yang sihat? Doakan anda semua sentiasa berada dalam keadaan yang baik, berada dalam keadaan yang sihat, insya-Allah. So hari ini anda semua sekali lagi bersama dengan saya Sernik dalam sesi Easy Score. Yang mana hari ini kita masih lagi membincangkan soalan berkaitan dengan subjek matematik. Boleh? Sebelum kita teruskan sesi Easy Score kita pada hari ini. So apa kata anda yang menonton? Apa kata anda like dan juga anda kongsikan sesi kelas kita pada hari ini. Anda kongsikan di Facebook anda kongsikan di Facebook group anda. Anda juga boleh ajak rakan-rakan anda yang berada di grup WhatsApp anda. Anda boleh ajak rakan-rakan anda yang berada di grup Telegram anda. Supaya kelas kita pada hari ini, kawan-kawan anda boleh turut serta dalam kelas kita pada hari ini. Boleh? Anda juga boleh tag rakan-rakan anda. Anda juga boleh tag rakan-rakan anda di ruangan komen. Supaya mereka dapat muncul bersama dengan anda semua pada hari ini. Boleh? Jadi seharap anda semua yang menonton dapat bantu untuk kita sama-sama kongsikan sesi kelas kita pada hari ini. Boleh? Jadi seharap anda semua yang menonton sudah pun bersedia berada di tempat duduk anda bersama dengan buku dan juga alat tulis anda untuk kita sama-sama kira, sama-sama bincang soalan pada hari ini. Yang mana soalan pada hari ini anda boleh dapatkan di Facebook page saya. Saya dah post dah petang tadi. Ada satu soalan insya-Allah yang akan kita sama-sama bincang pada hari ini. Boleh? So soalan dia adalah berkaitan dengan topik graf gerakan. Dalam silibus baru, topik ini dinamakan graf gerakan. So saya bacakan dulu soalan dia. So soalan dia seperti yang saya tunjukkan. So saya bacakan dulu soalan dia sambil anda tengoklah soalan dia. So soalan dia sama seperti yang tertera lah. So dia kata rajah menunjukkan suatu graf laju masa bagi pergerakan suatu zarah. So kemudian ada 3 sub soalan yang akan kita tengok satu persatu. So gambar rajah dia seperti yang tertera. Gambar rajah dia seperti yang tertera. Yang mana soalan A. So soalan A kalau anda baca, dia katakan nyatakan tempoh masa dalam saat di mana zarah tersebut bergerak dengan laju seragam. So dah dapat dah soalan dia. So anda hati-hati dengan soalan A tu. Anda hati-hati dengan soalan A. So kalau anda baca soalan dia, dia kata nyatakan tempoh masa. So soalan A, dia suruh anda nyatakan tempoh masa. Jadi jawapan dia dalam masa lah. Kadang-kadang ada juga soalan dia tanya berapakah laju seragam dalam tempoh masa yang diberikan. So hati-hati. So ini dia tanya nyatakan tempoh masa. Maksudnya dia minta masa. Ada juga soalan dia kata nyatakan laju seragam bagi tempoh masa yang diberikan. So hati-hati soalan ni. Kadang-kadang ada pelajar yang terperangkap dengan ayat yang digunakan. So hati-hati. So dia minta tempoh masa. So berdasarkan graf.
Okay, so graf dia lebih kurang macam ni lah. So lukis kecil sikit. Okay, so graf dia lebih kurang macam ni. So laju seragam dia kat mana? Laju seragam. Apakah maksud bagi laju seragam? Okay, so graf ini adalah graf laju lawan dengan masa. Okay, so soalan minta tempoh masa bagi zarah itu, di mana zarah itu bergerak dengan laju seragam. So apakah maksud bagi laju seragam? Mungkin anda boleh tinggalkan jawapan di ruangan komen. Okay, so apa yang anda faham berkenaan dengan laju seragam ni? Okay, silakan kongsikan apa yang anda faham berkenaan dengan laju seragam ini di ruangan komen. Boleh? Okay, so kalau anda betul-betul faham berkenaan dengan laju seragam ini, so laju seragam ini maksudnya di mana kelajuan dia tak berubah, sama je. Dalam tempoh masa tersebut kelajuan dia sama, tak naik, tak turun, tak makin laju, tak makin perlahan, kelajuan dia sentiasa sama. Kan, itu maksud dia laju seragam. Okey, dalam kes soalan ini, okey, so laju seragam dia yang inilah. Ini. Okey, so ini menunjukkan kelajuan. Okey, so garisan ini menunjukkan kelajuan lawan dengan masa. Okey, so laju seragam adalah yang ini. Okey, walaupun kita tak tahu nilai kelajuan dia, tidak mengapa. Sebab soalan tak minta nilai kelajuan ini. Soalan minta tempoh masa. Okay, yang mana tempoh masa ni berada kat bawah sini. Kan, tempoh masa ni daripada dia mula sampai sini, berapa lama tempoh masa dia. Okay, so kalau kita tengok pada paksi masa ni, okay, so tempoh masa dia bermula daripada 0 sampai 14. Betul tak? So simple sahaja dia. Tak ada pengiraan pun. Sebab tu soalan dia guna perkataan nyatakan. Kita beritahu sahaja. Okay, so tempoh masa dia daripada 0 hingga 14. Okay, tempoh masa dia daripada 0 hingga 14. So maksud dia 14 lah. Okay, so daripada 0 hingga 14. Okay, jadi tempoh masa dia bersamaan dengan 14 saat. Okay, so simple saja soalan dia. Jadi rugilah kan kalau anda tak dapat menjawab soalan yang simple macam ni. Okay, so soalan-soalan simple ni sebenarnya bonus untuk anda. Okay, bonus untuk anda kumpul markah sebanyak mungkin. Okay, so soalan topik ini sebenarnya senang sahaja untuk anda jawab. Okay, senang sahaja untuk anda jawab. Okay, yang susahnya adalah, dia tak susah lah kan, dia tak susah. Dia memerlukan anda faham apa yang soalan itu nak sebenarnya. Dia bukan susah. Okay? Dia menggunakan ayat dia lah yang agak, dia bukan susah, dia punya level dia lain sikit. Kalau anda ambil subjek fizik, mungkin anda akan biasa dengan orang kata term-term yang digunakan dalam ayat ini. Okay, tapi kalau tak ambil fizik pun tak mengapa. Kalau anda biasakan diri jawab soalan-soalan, okay, so anda akan biasa dengan perkataan dengan term-term yang digunakan dalam soalan ini. Boleh? Okay, so soalan pertama, tempoh masa dia 14 saat sahaja. Itu je jawapan dia. Dapat 1 markah. Okay, dapat 1 markah. Okay, so soalan kedua. Okay, so kita tengok soalan kedua. Apa yang dia minta bagi soalan kedua adalah, dia kata, okay, cuba anda tengok soalan kedua. Okay, dia kata hitung kadar perubahan laju. Betul tak? Okay, so soalan kedua diminta anda cari kadar perubahan laju. Okay, so apakah itu kadar perubahan laju? Yang anda faham. Okay, bagaimana kita nak dapatkan kadar? Okay, dia kata soalan dia, hitung kadar perubahan laju, okay, dalam meter per saat kuasa 2, zarah itu bagi 8 saat yang terakhir. So anda take note dekat situ. Okay, 8 saat yang terakhir. So anda hanya tengok kawasan itu sahaja. Jangan tengok kawasan lain. Dia kata 8 saat yang terakhir. So kat mana? Okay, so terakhir maksudnya kita tengok daripada belakang lah. Kita tengok daripada belakang. Okay, so last kali 32. Betul tak? Last kali 32. Okay, so kalau kita 32 tolak 8, so dapat 24. Okay, so dia melibatkan kawasan ini sahaja. Okay, dia melibatkan kawasan yang kawasan garis yang last ini sahaja.
So yang kawasan sebelum dia tu tak perlu tengok lah. Sebab dia hanya minta bagi 8 saat yang terakhir. Boleh faham? So tengok kawasan yang diminta. Ni pun sama juga, hati-hati. Okey, kita hanya kira, kita hanya nyatakan, berikan jawapan di kawasan yang dia minta sahaja. Macam yang ni tadi kan. Yang soalan A tadi dia kata laju seragam. So kawasan ini sahajalah. Kan soalan kedua dia kata bagi 8 saat yang terakhir. So kawasan ini sahaja. Okey, so kita kembali kepada soalan dia kan. Bagaimana kita nak cari kadar perubahan laju? Okey, yang diberikan laju lawan dengan masa. Dia minta kadar perubahan laju. Okey. So kalau anda jumpa perkataan kadar, K-A-D-A-R, okey, ataupun dalam bahasa Inggeris dia panggil rate of change. Okey, kadar perubahan ini anda kena terlintas di fikiran anda kena cari kecerunan garis tersebut. Okey, anda kena cari kecerunan, gradient, okey, bagi garis ini. Okey, anda kena cari kecerunan. Okey, so biasanya sesuka, okey, sesuka untuk awak tuliskan koordinat. Kan, tuliskan nilai-nilai tersebut dalam bentuk koordinat. Sebab apa? Sebab ramai pelajar yang keliru. Nak ambil nilai yang mana satu. Okay, so sesuka untuk, saya sarankan untuk anda tuliskan koordinat yang terlibat. Okay, so koordinat ditulis dalam bentuk X dan juga Y. Okay, yang mana paksi bawah dengan paksi yang atas ni. Okay, so bagi titik ini. Okay, bagi titik ini. Okay, dia punya koordinat dia 24 dengan 30. Okay, 24 dengan 30. Okay, sebab setengah pelajar apabila diberikan koordinat, dia boleh kira kecerunan. Kan, setengah pelajar kalau tak beri koordinat ni, dia macam susah nak kira. Tak nampak nak kira macam mana. Jadi sebab tu saya sarankan, kalau anda tak biasa, tak yakin nak ambil nilai yang mana dalam graf ini, okay, cuba. Okay, cuba untuk tuliskan koordinat terlebih dahulu. Okay, tuliskan di kawasan yang terlibat sahajalah. Kan tadi dia kata 8 saat yang terakhir, so maksudnya garis ini. Okay, so tuliskan koordinat bagi garis ini. Okay, so yang last kali kat bawah sini. Okay, mana kat bawah sini koordinat dia 32 dengan sifar. Okay, kat bawah sini koordinat 32 dengan sifar sebab dia terletak pada paksi mengufuk ini. So maksudnya nilai Y dia sama dengan sifar. Okay, so apabila dah ada koordinat, barulah kita boleh cari kecerunan dia ataupun kadar perubahan laju, yang mana kita kena cari kadar perubahan laju ini melalui pengiraan kecerunan. Okey, so kalau kecerunan nilai Y tolak Y, betul tak? So kita ambil nilai yang belakang sini tolak dengan yang belakang, yang depan tolak dengan depan. So lebih mudah anda nampak nilai mana tolak dengan nilai mana kalau anda nyatakan, anda tuliskan koordinat ini. Tapi kalau anda dah, orang kata dah betul-betul mahir, dah tahu nilai nak ambil yang mana, boleh terus ambil dekat graf tersebut. Kalau tak yakin, kalau belum mahir, tuliskan koordinat. Takut tertukar. Okay. So soalan B, so cuba kira. Okay, soalan B dia minta kadar perubahan laju. Okay, kadar perubahan laju. Okay, so cuba kira. Okay, dan kongsikan jawapan yang anda dapat di ruangan komen. Okay, ambil buku, ambil kertas, ambil kalkulator. Kita sama-sama kira. Okay, kepada anda yang baru bersama dengan saya ucapkan selamat datang. Okay, dan tahniah saya ucapkan kerana anda memilih untuk berada di sini pada hari ini. Okay, so kadar perubahan laju. So kita kembali kepada soalan kita. Okay, so ambil nilai Y 30 tolak dengan sifar. Okay, 30 tolak dengan sifar per dengan 24 tolak 32. Okay, 24 tolak 32. Okay, so cuba kira berapakah jawapan yang dapat ini. Okay, so lagi satu lah. Kan, kenapa sesuka untuk buat dalam bentuk koordinat ini. Okay, setengah pelajar, kalau dia ambil pada graf, kan dia ambil nilai yang besar tolak nilai yang kecil. Setengah pelajar lah, mungkin dia confuse.
Okay, so kalau yang amin dia ambil 30 tolak dengan sifar. Dah betul 30 tolak sifar. Kan 30 tolak sifar betul. Tapi nilai kat bawah ni dia ambil 32 tolak 24. So jadi kurang tepat lah macam tu. Kan sepatutnya kalau anda ambil, okay, kalau nilai kat depan ni. Okay, kalau nilai kat depan ini anda mula dengan koordinat yang atas. Okay, so nilai yang bawah sini pun sama. Anda mula dengan koordinat yang atas juga. So ramai pelajar tersilap kat situ kan. Dia ingat kalau tolak ini mesti nombor besar tolak nombor kecil. So silap macam tu. Boleh? So hati-hati dekat situ. Okay, so kalau anda kira yang ni, okay, anda kira-kira maka anda akan dapat negatif. Betul tak? Okay, anda akan sepatutnya anda akan dapat nilai yang negatif. Okay, iaitu negatif 3.75. Betul tak? Okay, so sepatutnya anda akan dapat negatif 3.75 okay, meter per saat negatif 2. Okay, so ini jawapan dia. Okay, kadar perubahan laju okay, bagi zarah tersebut bagi tempoh masa 8 saat yang terakhir ialah negatif 3.75 meter per saat kuasa 2. Boleh faham? Okay, so andai kata anda ada sebarang pertanyaan, okay, silakan tanya di ruangan komen. Okay, insyaAllah saya cuba untuk bantu anda. Okay, sebuah kelas setiap malam ini, setiap hari ini adalah untuk bantu anda. Okay, jadi rugilah kalau anda sekadar tengok, sekadar dengar, kemudian tak faham apa-apa. Okay, bazir masa macam tu saja. Okay, so sebuah kelas ini untuk bantu anda. Ada apa-apa yang nak tanya, silakan bertanya. Boleh? Okay, insyaAllah saya akan cuba untuk bantu anda. Okay, so soalan C pula. Okay, so tengok soalan C pula apa yang dia minta. Okay, so soalan C, apa yang soalan C minta? Dia kata, okay, so cuba fahami apa soalan C minta tu. Okay, so dia suruh cari nilai V. So kat mana terletaknya nilai V dalam graf ni? Okay, so dia kata hitung nilai V jika jumlah jarak yang dilalui oleh zarah itu bagi 24 saat yang pertama ialah 568. Dapat soalan dia? Okay, so dia kata hitung nilai V. V tu ada kat situ, tengok kat graf tu. Okay, so dia kata hitung nilai V jika jumlah jarak yang dilalui oleh zarah itu bagi 24 saat yang pertama ialah 568 meter. So macam mana nak buat? Okay, so kalau anda perhatikan pada graf ini, dia beri laju, okay, dengan masa. Tiba-tiba soalan kan dia kata cari nilai V tu, okay, jika jumlah jarak. Dia beri jarak. Okay, so bagaimana kita nak kaitkan jarak dengan graf laju masa ni? Bagaimana kita nak kaitkan kan nilai jarak yang diberikan, okay, dengan graf yang kita ada iaitu graf laju lawan dengan masa. Apakah hubung kait dia? Okay, so jikalau diberikan graf laju dengan masa, ingat laju dengan masa, tiba-tiba dia beri ataupun dia tanya berkenaan dengan jarak. Okay, so apa yang anda perlu lakukan adalah anda kena cari luas kawasan tersebut. Okay, kena cari luas. So kawasan mana yang terlibat? Okay, so soalan ni dia katakan bagi 24 saat yang pertama. Betul tak? Okay, so maksudnya bermula daripada kosong. Okay, bermula daripada kosong hingga ke saat 24 saja. Yang selebihnya tu tak diperlu kira lah. Okay, so kawasan yang terlibat adalah, okay, kawasan petak ni. Okay, kawasan petak dan juga kawasan sini. Betul tak? So ini bentuk apa ni? Okay, so kawasan yang terlibat adalah, okay, kita labelkan lah. Okay, kita labelkan. Okay, so kawasan A dengan kawasan B. Okay, yang mana daripada 0 sampai 24 sahaja. Tak perlu sampai ke 32. Sebab dia minta kawasan ini sahaja. Okay, so A ini bentuk dia petak. Betul tak? Okay, B ini bentuk dia, kalau anda perasan, dia adalah bentuk trapezium. Okay, so dia trapezium ke atas macam tu. Okay,
so jadi luas kawasan inilah jarak tersebut. Okey, kalau kita tambah luas A ni tambah dengan luas B ni, maka kita akan dapat jarak bagi 24 saat yang pertama, iaitu yang diberikan, iaitu 568 ini. Okey, jadi kita kena cari luas kawasan ini. Boleh? Okey, kalau diberi laju lawan dengan masa, tiba-tiba maklumat yang diberikan ataupun benda yang dia suruh cari berkaitan dengan jarak. Ingat, kena cari luas kawasan yang terlibat. Jangan cari semua. Tengoklah kawasan yang terlibat tu. Kan kalau dia kata 8 saat terakhir, so kawasan ini. Kan kalau dia kata 24 saat yang pertama, so kawasan itu sahaja. Jangan tengok lebih daripada kawasan yang diberikan. Boleh? Okay. So soalan C. Okay, soalan C dia suruh cari. Okay, dia suruh hitung nilai V. Okay, hitung nilai V. Okay, so macam mana nak kira adalah, okay, luas kawasan ini. Okay, kawasan A, okay, tambah dengan kawasan B ni, anda akan dapat berapa? 568. Okay, so anda akan dapat jarak. Okay, 568. Okay, luas kawasan A tambah dengan luas kawasan B, anda akan dapat jarak, iaitu 568. Okay, yang mana dalam A kan ataupun B ataupun kedua-dua nanti akan adalah V. So daripada situ kita akan dapat cari nilai V. Okay, so kita tengok macam mana kita nak cari luas bagi kawasan A. Okay, so kalau berkaitan dengan luas ni, saya suka untuk labelkan dulu panjang-panjang yang terlibat. Okay, so kalau kita nak cari segi 4, okay, luas bagi segi 4, kita kena tahu panjang dan juga lebar dia, betul tak? Okay, so panjang yang bawah ni berapa? Daripada 0 sampai 14. So 14 lah. Labelkan kat dalam. Saya suka labelkan kat dalam. Okay, so labelkan dia 14. Nanti kita akan guna. Okay, tinggi dia pula. Tinggi dia daripada 0 sampai V. Setengah pelajar dia pelik. So, apa nilai dia? 0 sampai V. Berapa nilai dia? Kan V lah. Sebab memang kita akan cari V. Letaklah V. Okay? Sebab dia daripada 0 sampai V. So, maksud nilai hujung lah nilai dia. Sama macam yang ni kan. 0 sampai 14. So, nilai yang hujung adalah panjang dia. Tak kisahlah dia ada nilai ke, dia huruf ke, tak kisah. Okay, so V nanti kita akan cari, kita akan dapat. Okay, so dua maklumat ni cukup untuk kita dapatkan luas. Okay, bagi trapezium pula kita perlu yang bawah ni. Yang bawah dari 14 hingga 24. Berapa? Kan bermula daripada 14 hingga 24 sahaja. Jangan ambil 24. Kalau anda ambil 24, seolah-olah daripada 0 sampai 24. Kan kita tak nak daripada 0. Kan kawasan B ini daripada 14 ni, dari 14 ni hingga 24 sahaja. Okay, so daripada sini ke sini dia punya panjang dia adalah 10. Betul tak? Kan 14 kalau kita tambah 10 dapat 24. So maksudnya jarak dia ni 10 kan, ataupun lebih mudah tolak 24 tolak dengan 14, so dapat 10. Okay, kemudian tinggi dia daripada bawah ni sampai atas ni samalah V juga. Okay, so dia adalah, yang ini pun V juga. Okay, so yang ini pula, yang ini pun kita perlukan. Okay, daripada bawah sini sampai atas sini. Okay, iaitu 30. So yang ini 30. Boleh? Jangan 30 tolak V pula. Kan, sebab kalau 30 tolak V, kawasan ini saja. Kan, kita perlukan semua daripada bawah ni. Okay, daripada bawah ni sampai bucu atas ni. Boleh? Okay, so 30. So ini nilai-nilai yang kita akan gunakan. Okay, so luas segi 4, panjang darab lebar. Okay, ataupun 14 darab dengan V lah. Okay, so kita tulis 14 V. Okay, tambah dengan luas trapezium. So bentuk trapezium ni sepatutnya, okay, anda dah hafal lah kan luas bagi bentuk trapezium ni. Ramai lagi pelajar yang masih tak jelas, okay, bagaimana nak dapatkan luas bagi trapezium. Okay, so kalau masih tak ingat, kalau masih tak faham, so ini masa dia. Okay, kena juga cuba untuk ingat luas bagi bentuk trapezium. Sebab apa? Sebab dalam SPM ini, okay, tak kisahlah subjek matematik ke, matematik tambahan ke, banyak juga melibatkan bentuk trapezium yang mana anda kena cari luas. Okay, so biasakan diri, bukan biasakan diri, cuba
Okey, cuba macam mana sekalipun untuk ingat macam mana nak cari luas bagi trapezium. Okey, so luas bagi trapezium ialah 1/2. Okey, 1/2 didarab dengan 2 panjang yang selari. Okey, anda buat 2 kurungan kosong. Okey, kurungan pertama ni besar sikit, kurungan kedua ni kecil sikit pun tak apalah. Okey, so kurungan pertama ni anda kena cari 2 panjang yang selari. Okey, 2 panjang yang selari. Maksudnya yang ini. Okey, yang ini dengan yang ini. Yang selari. Panjang ni selari. Okey, kadang-kadang panjang ni dia letak atas dan bawah. Okey, kadang-kadang kiri dan kanan. Dia bergantung. Okey, so saya lukis lah. Saya lukis. Okey, bentuk trapezium ni dia boleh pusing. Ini yang pertama. Okey, ini keadaan yang pertama. Keadaan kedua macam ini. Ini keadaan kedua. Kedua-duanya bentuk trapezium. Okey, kedua-duanya bentuk trapezium. Keadaan yang pertama, okey, dia punya panjang yang selari adalah atas dan bawah. Okey, jadi panjang yang atas kena tambah dengan panjang yang bawah. Kalau bentuk dia macam ni. Okey. Yang kedua ini, okey, yang kedua ni dia punya panjang yang selari dia kiri dan kanan. Okay, so panjang yang kiri tambah dengan panjang yang kanan. So dia kata bentuk trapezium ni dia boleh pusing kedudukan dia. Mungkin macam ni ataupun mungkin macam ni. Anda kena pandai pilih mana panjang yang selari. Boleh? Okay, so dalam kes ini dia punya panjang selari dia kiri dan kanan. Okay, dalam kes soalan kita ni kiri dan kanan. Okay, so sebelah kiri ni adalah V. Okay, so letaklah V. Okey, tambah dengan yang di sebelah kanan iaitu 30. Okey. Kemudian yang kurungan kecil ni adalah yang bawah ni. Dia punya jarak dia, lebar dia. Okey, iaitu 10. Okey, so maka ini semua ni, okey, yang ini semua ni sama dengan 5, 6, 8. Okey, buat sama dengan 5, 6, 8. Saya dah muat. Okey, sambung. Okey, 5, 6, 8. Boleh? Letak lagi sambungan dia 5, 6, 8 tu. Okey, lepas itu kembangkan dia. Okey, lepas tu expand lah. Okey, so yang ini dah tak boleh nak expand lah. Dah memang macam tu je. Okey, 14V. Okey, 14V. Okey, tambah dengan. Okey, so macam mana kita nak selesaikan yang ini? Yang trapezium ni. Okey, so kita tengok kalau boleh yang ada nombor lah. Okey, so dalam kes yang ini yang ada nombor yang lengkap. Maksudnya yang depan dengan yang hujung. Okay, yang ni kan tak lengkap nombor dia. Kat sini ada V. Kat sini ada 30. Tak boleh nak kira dalam ni sahaja. Okay, so yang ada nombor lengkap kat luar sini dengan hujung sini. So yang hujung ni dengan hujung ni boleh kira terus. Darab. Okay, 1/2 darab dengan 10. Boleh kira terus. Okay, so akan dapat 5. Okay, dalam kurungan tu kekalkan dulu. Nak darab terus pun boleh. Saya kekalkan supaya anda nampak. Okay, so 5, 6, 8. Boleh? Okay, so lepas tu barulah kita kembangkan dia ke dalam. Okay, baru darabkan ke dalam. Okay, so dia akan jadi 14V. Okay, tambah dengan 5V. Okay, 5 darab V. 5V lah. Okay, so 5 darab dengan 30. Okay, 150. Okay, sama dengan 568. Boleh? Okay. So seterusnya nak buat macam mana? Okay. Seterusnya yang ada V dengan ada V kita boleh selesaikan. Boleh gabungkan dia. Jangan main gabung semua benda. Okay. Yang V dengan V, yang nombor dengan nombor sahaja. Okay. Yang ada V boleh gabung dengan yang ada V. Yang nombor gabung dengan nombor. Jangan main campur semua je. Boleh? Okay. So 14V tambah dengan 5V. 14 tambah 5. Okay, so jadi 19V. Okay, kemudian 150 ni kita kena pindah ke sini. Supaya dia berkawan dengan kat sini. Okay, kita kumpulkan yang ada V kita letak sebelah kiri. Yang tiada V kita letak sebelah kanan. Okay, so 150 ni kita pindahkan ke sebelah sini. Apabila kita pindahkan dia jadi tolak. Kan sebab apa? Sebab pada asalnya dia tambah. Pindahkan jadi tolak. Okay, so 568
tolak dengan 150. Okey, maka anda akan dapat berapa? Okey, 568 tolak 150. Okey, 418. Okey, so 19V sama dengan 418. Okey, jadi V sama dengan 418 bahagi dengan 19. Okey, 418 bahagi dengan 19. Maka anda akan dapat berapa? Okey, so silakan kira dan kongsikan jawapan yang anda dapat di ruangan komen. Okey, so 418 bahagi dengan 19. Berapa anda dapat? Okey, so kalau anda kira-kira anda akan dapat 22. Okey, 22. V unit dia meter per saat. Okey, unit bagi V adalah meter per saat. Okey, so nilai bagi V ialah 22 meter per saat. Boleh? Logik tak jawapan dia? Okey, bila anda kira-kira ni, last kali anda cuba fikir. Kan, logik tak? Kan, 22 ni nilai bagi V. Macam mana kita nak tentukan bahawa nilai tersebut logik ataupun tidak? Macam mana? Okey, so tengok pada graf. Okey, tengok pada graf. Okey, V kat bawah sini. 22 nilai dia. Atas ini 30. So logik lah. Kan, kalau anda dapat V ni 35. So tak logik lah. 35 ni kat atas lagi. So itu cara dia nak tentukan sama ada logik atau tidak jawapan yang kita dapat. Okay, so V 22 kat bawah sini. So bolehlah. Kan, dia kat bawah sikit, dia kecil daripada 30. Boleh faham? Jelas hari ni? Okay, so saya harap apa yang saya kongsikan dengan anda semua pada hari ini, okay, anda faham? Anda jelas? Okay, dan silakan berkongsi dengan rakan-rakan anda. Okay, ajarkan balik rakan-rakan anda yang lain supaya okay, mereka lebih jelas, mereka lebih faham dan anda sendiri okay, makin jelas, makin faham dan ingat apa yang kita bincangkan pada malam ini. Okay, so saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan saya daripada awal sampai sekarang. Okay, saya doakan anda semua sentiasa berjaya okay, dalam semua subjek SPM yang anda ambil, khususnya subjek matematik ini. Okay, so saya nak jemput anda semua yang menonton untuk like dan juga follow Facebook page saya. Okay, sebab apa? Sebab banyak lagi benda yang saya nak berikan kepada anda semua. Okay, jadi saya rasa sekian saja untuk sesi kelas kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Assalamualaikum.